Oh, dah tanya laptop. Loading. Oh, ni. Okay, dah. Anissa. Sekejap. Okay, ready ya. Semua dengar tak? My heart is beating Hello. fast. Oh, Semua dengar tak suara? dengar. Dengar. Okay, boleh nak tengok buku teks pun boleh. Muka surat 150. Muka surat 150 boleh juga tengok. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya nak bentangkan tentang penggunaan pernyataan SQL. Okay, apakah itu pernyataan SQL? Okey. Bagi pernyataan SQL, contohnya bagi bahasa pengaturcaraan Python, dia ada sintaks ataupun kod arahan dia. Contohnya kita tengok print, if, macam tu juga SQL ni. Dia ada sintaks dia ataupun kod arahan dia. Contohnya select order by dengan select where. Okey, sebelum saya nak baca slide yang ketiga ni, siapa yang ada buku teks tu, cuba buka muka surat 150. Dia dekat perenggan yang paling atas tu dia ada bagi erti sintaks. Saya baru perasan semalam. Erti sintaks tu mungkin boleh keluar exam ke, boleh baca nanti. Okey, pengenalan bagi pernyataan select dan from adalah pernyataan select tu sebenarnya apa? Dia membenarkan anda untuk memilih atribut-atribut yang dikehendaki dari pangkalan data. Dia pilih atribut sahaja. Manakala pernyataan from, dia membenarkan anda memilih entiti bagi atribut yang telah dipilih dalam pernyataan select. Pernyataan from ni lebih spesifik, dia nyatakan nama entiti yang digunakan untuk capaian data. Contohnya bagi sintaks yang umum, select atribut Nurin, tanya audiens dulu. Oh, sorry cikgu. Akses apa tak faham? Faham tak? Lagi ke? Dah. Okey. Jadi dia punya contoh dia bagi yang tadi tu, select atribut yang pertama, atribut yang kedua, ketiga ataupun sebagainya, from nama jadual, maksudnya nama entiti tu. Okey, bagi pernyataan select from yang pertama tadi tu, dia memulangkan nilai-nilai daripada atribut yang telah dipilih berdasarkan entiti yang telah ditetapkan. Contohnya, select tajuk, koma pengarang from buku. Jadi tengok contoh bawah tu, itu gambar rajah dia bagi atas. Jadi dia pemilihan dua atribut sahaja. Kalau kita nak dua, kita tulis dua lah from nama entiti tu. Dia akan keluar output je pun semua yang kita nak je. Faham tak? Hello, faham tak? Ini pernyataan yang pertama ni. Okey. Nak tanya. Apa dia? Apa tu yang tajuk dengan pengarang tu, itu entiti ke atribut? Tajuk pengarang tu atribut. Kalau buku? Betul. Atribut lah. Okay. Idenya okey. Yang mana tak faham tu? Buku atribut? Buku entiti lah. Hello? Yang bawah ni output pertanyaan satu benda ni. Tu setakat output je. Awak kena faham. Dekat bawah dekat table tu nampak tak query 2. Perasan tak? Bila awak nak buat satu sintaks menggunakan SQL, dia kita namakan, kita query lah. Maksudnya kita minta, kita bercakap dengan pangkalan data tu. Pertanyaan, kita tanya.
Tu namanya sepatutnya kalau query 2 ni output pertanyaan 2 lah situ. Macam tu lah. Dia nama query tu. Okay. Teruskan. Okey. Bagi yang pernyataan yang kedua iaitu select, ada simbol bintang lepas tu from. Pernyataan ini pula akan mencapai data bagi semua atribut tahu yang terdapat dalam entiti yang telah ditetapkan. Contohnya bawah ni select, lepas tu tanda bintang je, lepas tu from buku. Jadi pemilihan semua atribut daripada entiti buku tu. Contohnya bawah. Dia pilih semua tajuk, pengarang, tahun dan penerbit from ni. Output pernyataan pertanyaan 3 lah. Betul? Faham? Ini yang kedua. Faham tak? Select tu Okey semua? Faham. Okey. Saja. Okay, tak apa. Bagi pernyataan select dengan pastu where, pernyataan select where ni hampir serupa dengan pernyataan select from. Perbezaan utama dia adalah pernyataan select where ni dicapai data yang tertentu yang memenuhi sesuatu kriteria sahaja. Oleh itu, data yang dicapai lebih khusus daripada from tadi. Contohnya, kita tengok dulu select atribut 1, atribut 2. From nama entiti, nama jadual. Lepas tu where kriteria. Laju Kita laju ke? Laju ke? Boleh ke? Faham Okey, tak apa, saya ulang balik bagi pernyataan select where ni. Pernyataan select where ni sebenarnya sama je, hampir serupa dengan pernyataan select from yang kita belajar tadi tu. Yang pertama tadi tu. Perbezaan utama dia adalah pertanyaan select where ni dia mencapai data yang lebih khusus yang penuhi sesuatu kriteria. Lagi khusus daripada from. Contoh bagi sinteks umum dia adalah select atribut yang pertama, kedua, nak berapa. From nama entiti iaitu nama jadual dia. Where kriteria. Kita tengok contoh dia. Slide next. Okay, bila tengok contoh ni mungkin lagi faham lah. Okay, contohnya select, dah tengok gambar yang bawah tu rajah bawah tu. ID buku, subjek, darjah dengan pengarang. From buku, where subjek sama dengan English. Jadi semua yang subjek English akan terpapar. Dia pemilihan atribut, dia bukan pemilihan entiti lah, pemilihan atribut yang memenuhi sesuatu kriteria. Faham tak? Mungkin contoh bila tengok mungkin faham ke? faham. Okey. Dah. Okey, ni yang last sekali punya pertanyaan iaitu select order by. Okey, pernyataan select order by ni dia membolehkan data yang dicapai mengikut susunan menaik ASC ataupun susunan menurun DESC. Sebenarnya biar kita sini cakap lah, ASC ni kalau kita tekan dia bukan tekan button dekat sini, dia tulis, dia akan data tu akan disusun secara menaik dari A sampai Z. Manakala DESC ni data akan disusun secara menurun dari Z sampai A. Nanti nak contoh cikgu-cikgu nak isi nama ke, dia mestilah nak dari budak yang nama A sampai lah nama Z. Macam tu. Okay, jadi sekiranya ASC di-type, rekod-rekod yang dicapai akan diisi ataupun disusun secara menaik mengikut susunan abjad A sampai Z berdasarkan medan istihad. Jika DESC di-type, maka rekod-rekod ni akan diisi mengikut susunan abjad Z sampai E berdasarkan medan istihad. Dia tak faham Siapa tak faham? Nurin, next slide. Hello. Faham. Okey, contoh sinteks umum dia adalah select atribut yang kita belajar tadi, atribut 1, 2 dan N.
from nama kerja ataupun nama entiti. Senang. Where. Buat sikit je. Tak ada. Apa nama panjang untuk AAC dengan DESC? ASC dengan DESC. Entah. Kenapa dia gunakan perkataan AAC dan DESC? Cuba ke slide sebelumnya. Yang mana? Slide sebelum. Okey, ini adalah penyataan order by. Maksudnya lagi depan. Bukan ni. Next. Ni. Depan. Okey, ini adalah penyataan select order by. Bila kita cakap order by tu maksudnya susun lah kan. Susun order dalam turutan dalam keadaan urutan order by. Jadi mengikut susunan menaik, ASC tu maksudnya ascending. Ascending. Dalam bahasa Inggeris, menaik atau menurun, descending. Boleh? Maksudnya nanti awak bila tahu maksud dia, awak senang nak ingat. Kalau ada soalan, okey, buat satu laporan di mana nak keluarkan nama senarai nama mengikut urutan abjad. Kalau urutan abjad, descending ke ascending? Tu awak dah cakap kat situ. Sekiranya ASC ditaip, rekod-rekod yang dicapai akan disusun secara menaik mengikut susunan abjad A hingga Z. So kena guna perkataan statement ASC. Kalau DESC ni menurun, so dia akan dalam susunan Z ke A. Faham tak? Faham. Okey. So teruskan. Yang tak faham tu terus tanya Okay, simple je tajuk ni. Dia tak susah-susah Python pun. Okey, teruskan. Boleh? Kita sambung Setakat ni semua faham tak yang tadi? Faham. Okey lah, saya sambung Okey. Contoh satu, bagi penggunaan nama atribut, lepas tu from murid nama entiti, where jantina sama dengan perempuan ataupun yang kriteria dia lebih khusus, lepas tu order by, kita nak mana? Nama murid, lepas tu kita tulis ASC, yang koma tu nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh, yang dot dengan koma tu. Itu yang koma sayang. Jadi dia akan output dia akan disusun dari A sampai Z. Kejap. Lepas tu baru J. Itu adalah semicolon. Bukan koma. Okey. Jadi disusun dengan urutan naik lah. Okay. Next slide. Dah. So, kau tak faham ke? Okey. Contoh yang kedua adalah penggunaan DESC. Okey. Bagi contoh dia adalah select nama murid, jantina, kaum, nama-nama atribut, from murid, where jantina sama dengan perempuan macam tadi. Lepas tu order by nama murid, dia tulis tu.
Lepas tu kalau kita tengok output dia, dia disusun dari J sampai D. Jadi dia akan disusun dari susunan menurun lah dari Z sampai A. Okay, faham tak? Tapi lepas ni dah masuk yang lain dah. Ini je. Faham. Descending untuk menurun ni. Apa? Descending. Apa pending? Descending ni. Descending dia dari dia turun. Maksudnya dari Z ke A. Nampak tak? Kan Okey tak? kalau Tapi salah tu. Cuba tengok slide awak. Dia menaik. Ha. Betul. Dia menaik tu. So yang mana betul ni? Pembentang. Ha? Siapa yang tak faham sekarang ni? Pembentang ke? Cuba awak tengok contoh 2. Penggunaan descending. Mesti copy paste tak ubah ni. Dekat dalam box kuning tu, yang belah kanan tu. Penggunaan descending untuk mengisi secara menaik. Betul ke? Oh. Tersilap ni. Tak ni Okey. bukan sampai bukan. Copy paste. Tak tulis. Tersilap. Okay, typo lah. Tak perasan. Alright. Ha. Habis dah slide? ada lagi. Okey, Okay, lepas ni teruskan. nak masuk tentang langkah-langkah dah. Jadi ini yang berhenti setakat ni. Sebab itulah ada yang tak faham. Sebab ni penting ni. Faham Kalau kita recall balik boleh. Okey. Okey. Seterusnya, langkah-langkah menghasilkan pertanyaan query. Pertanyaan query bermaksud pertanyaan kepada pangkalan data hubungan dalam bahasa query untuk mencapai data dan maklumat yang disimpan dalamnya. Capaian data dan maklumat daripada pangkalan data yang dibina dengan perisian aplikasi Microsoft Access dapat dilakukan dengan menggunakan arahan SQL. Arahan SQL ni macam yang tadi lah, select from, select where, select order by. Okay, next. Okay, kan tadi kan 4.1.6 kita sambung balik. First, langkah 1, klik create di bar menu. Ni bar menu, kemudian klik query design. Bila dah tekan create, klik create, dia akan terpapar macam ni. Klik, lepas tu akan keluar query design. Langkah kedua, pilih entity murid dan klik add. So nanti ada jadual akan terpapar dekat dekat skrin lah. Pilih murid, pilih jadual murid, add. Okay, langkah ketiga, jadual murid telah ditambah. Jadual murid yang ditambahkan, dia akan keluar macam ni lah. Langkah keempat, klik view dan pilih SQL view. Dekat belah kiri ni ada ada perbuatan view, tekan dia akan terpapar 3 pilihan, datasheet view, SQL view, design view. Jadi kita pilih SQL view. Ada siapa tak faham? Tak faham yang Hmm? tak faham yang langkah 3 tu. Ni. sorry. Okay, kita balik. Langkah kedua, pilih entity murid dan klik add. Bila dah tekan murid dan klik add, dia akan keluar macam ni. Nampak tak? Faham tak?
Faham. Dia kan memang keluar sendiri. Sebab maklumat semua ni memang yang kita dah pernah buat sebelum ni dekat tugas 1 tu. Okay. Langkah kelima, type select tanda bintang ni from murid dalam query 1, kemudian klik run. Bila dah tekan SQL view, dia akan keluar macam ni. Dia keluar macam ni. Okay. Type pernyataan SQL ini dan tekan klik run. Langkah ke-6, data yang dicapai akan terpapar dalam query 1. Alihkan kursor tertikus pada perkataan query 1 dan klik kanan, kemudian klik save. Okay, bila dah tekan run, dia akan keluar segala maklumat macam ni. Table lah. Dekat mouse korang, kan ada yang belah kiri dan kanan. Tekan dekat table tu, belah kanan, dia akan keluar save, close semualah. Siapa yang pernah buat sebelum ni tahu lah. Langkah ke-7, ketika save as terpapar, tukarkan nama query 1 kepada pertanyaan 1 dan klik OK. Tadi kita dah tekan save. Dia akan keluar macam ni. Terpapar save as. Itu tu dari nama query 1 kita tukar kepada pertanyaan 1. Kita tukarkan nama query ni lah. Typekan pernyataan 1 dan klik OK. Langkah yang terakhir, paparan berikut menunjukkan query select yang telah disimpan dan paparan data yang dicapai. Jadi dah tukar dia punya nama query, nama table. Dah boleh. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada ke? Tak, semua faham. Okey, sekian, terima kasih. Cikgu tutup. Cikgu. Sekejap. Okey. Tengok balik slide yang cara langkah-langkah tu. Ni. Awak tekan next je, saya nak tengok dia punya flow. Okay. Okay. Alright. So ada 8 step. Saya harap ni awak yang lain awak praktis, awak ikut, awak kena buat benda ni. Maksudnya nanti kita akan jadual belum keluar lagi. Kita tak tahu ISK kelas hari apa. Jadi bila kita naik sekolah, maksudnya setiap kita akan play je video ni, maksudnya yang ada masalah tak boleh akses Microsoft Access kat rumah. So kita akan buat di makmal lah. Okay.